Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Kali ini kita masih lagi membincangkan berkaitan unit 10 iaitu yang bertajuk Tun Perak Bendahara Terbilang. Pada minggu sebelumnya, murid-murid telah belajar tentang riwayat hidup Tun Perak bermulanya dia lahir sehingga dia dilantik sebagai bendahara dan apakah peranan-peranan yang dimainkan oleh Tun Perak sehingga menjadikan Melaka sebuah empire Kesultanan Melayu yang cermelang dan gemilang pada waktu itu. Kali ini, melalui objektif ataupun standard pembelajaran yang murid akan capai melalui standard pembelajaran 5.3.3, murid dapat menghuraikan kebijaksanaan Tun Perak dalam membina kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dan melalui standard pembelajaran 5.3.5, murid dapat menjelaskan nilai kepimpinan Tun Perak yang boleh dicontohi. Seperti mana yang murid tahu bahawa Tun Perak adalah salah seorang tokoh yang terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka selain pada Laksmana Hang Tuah dan sultan-sultan yang telah memerintah kerajaan ataupun empire Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari kita sama-sama menonton kisah Tun Perak yang telah diilustrasikan dalam video ini. Mari kita tonton bersama-sama. Tun Perak merupakan anak kepada Bendahara Seri Wak Raja Tun Perpatih Serdang. Bapanya juga pernah menjadi Bendahara Melaka dengan gelaran Seri Wak Raja ketika era pemerintahan Sultan Abu Syahid. Tun Perak mempunyai dua orang adik-beradik iaitu Tun Kudu dan Tun Perpatih Putih. Sultan Muzaffar Shah telah ditabalkan menjadi pemerintah kelima Melaka setelah Sultan Abu Syahid dibunuh oleh Raja Rekan. Bendahara Seri Wak Raja telah membunuh dirinya dengan racun apabila beliau tersalah anggap bahawa Sultan telah murka kepadanya. Hal ini sekaligus menyebabkan Tun Perak yang bakal mewarisi jawatan tersebut telah diketepikan. Faktor ini turut disebabkan oleh pengaruh Tun Ali, seorang ketua Tamil Muslim yang kemudiannya menjadi bendahara dengan gelaran Naradiraja. Tun Perak terpaksa melarikan dirinya ke Kelang dan dilantik menjadi penghulu di sana oleh penduduk Kelang. Pemberontakan istana menyebabkan hubungan Melaka dan Cina terhenti untuk sementara waktu. Hal ini sekaligus membuka peluang kepada Siam untuk menyerang Melaka. Pada tahun 1445, Tun Perak telah berjaya menghalang serangan Siam ke atas Melaka. Pada ketika itu, beliau memegang jawatan sebagai penghulu Kelang. Strategi beliau ialah mengarahkan semua pengikutnya untuk membawa keluarga masing-masing berpindah ke Melaka. Strategi ini telah menaikkan semangat juang dalam kalangan tentera. Strategi ini berhasil di mana ramai tentera Siam mati, lalu mereka mengalah dan berundur dari Melaka. Berdasarkan petikan daripada Sulailatul Salatin, Tun Perak berkata, kurang-kurang ia berlawankan duli yang dipertuan, lebih ia berlawan kerana anak dan isterinya. Kebijaksanaan Tun Perak dalam mematahkan serangan Siam menyebabkan Sultan Muzaffar Shah melantik beliau menjadi penghulu Bendahari Melaka. Pada tahun 1456, Tun Perak telah dilantik untuk menjadi Bendahara Melaka oleh Sultan Muzaffar Shah setelah Tun Ali meletakkan jawatan setelah berkahwin dengan Tun Kudu iaitu kakak Tun Perak. Pada tahun yang sama juga berlakunya serangan kedua oleh Siam. Siam ingin membalas dendam terhadap Melaka. Tun Perak telah mengetahuinya dengan lebih awal lagi. Beliau menyuruh seorang pemuda gila-gila untuk melanggar dan menterbalikkan sampan kepunyaan askar Siam. Sementara itu, beliau tanpa
dikepel dengan satu lagi strategi di mana beliau telah menggunakan jamung api berdekatan dengan pantai Batu Pahat, iaitu pantai sebelum sampai ke kawasan Pantai Melaka. Beliau telah menyuruh pengikutnya mengikat jamung di setiap pokok bakau di sepanjang Pantai Melaka. Pada waktu malam, ia telah mengelirukan tentera Siam dan hal ini menyebabkan tentera Siam membatalkan hasrat untuk menyerang Melaka. Mereka menyangka ramai tentera Melaka telah bersiap sedia di sepanjang pantai tersebut. Pada tahun 1459, Sultan Mansur Shah menaiki takhta setelah kemangkatan Sultan Muzaffar Shah. Bendahara Tun Perak sangat setia kepada Sultan Melaka. Buktinya dapat dilihat melalui peristiwa Desta Raja Muhammad jatuh terkena bola raga yang disepak oleh Tun Besar. Untuk pengetahuan semua, Tun Besar sebenarnya merupakan anak kepada Tun Perak, manakala Raja Muhammad pula merupakan anak kepada Sultan Mansur Shah. Walaupun kesalahan ini kecil dan berlaku secara tidak sengaja, namun kejadian sekecil ini menyinggung perasaan Raja Muhammad sehingga menyebabkan ia menyuruh Tun Besar dibunuh. Walau bagaimanapun, Tun Perak melarang pengikutnya menuntut bela di atas kematian anaknya, sebaliknya meminta mereka supaya setia kepada Sultan Melaka. Berikutan peristiwa tersebut, Sultan Mansur Shah telah mengambil keputusan untuk membuang negeri anak kanda baginda ke Pahang dan ditabalkan menjadi pemerintah Kesultanan Pahang yang pertama pada tahun 1470. Jadi, sejarah pemerintahan Kerajaan Pahang bermula daripada zuriat keturunan Raja Melayu Melaka. Bendahara Tun Perak telah berkhidmat sebagai bendahara kepada 4 orang sultan, iaitu Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Auladin Riayat Shah dan Sultan Mahmud Shah. Bendahara Tun Perak telah meninggal dunia pada tahun 1498. Setelah kematian beliau, Baginda Sultan melantik Tun Perpatih Putih, adik Tun Perak, sebagai Bendahara Melaka yang ke-6 dengan gelaran sebagai Bendahara Putih. Rumusannya, Tun Perak adalah Bendahara Melaka yang ke-5 dan merupakan bendahara yang termasyhur daripada antara semua bendahara Melaka. Pangkat gelaran beliau iaitu Bendahara Paduka Raja dalam Kesultanan Melayu Melaka adalah setanding dengan Perdana Menteri moden pada hari ini. Dengan kemunculan tokoh penting inilah Kesultanan Melayu Melaka telah berjaya menjadi sebuah empayar yang terkenal di seluruh dunia. Okey, murid-murid telah menonton bagaimana riwayat perjalanan kisah Tun Perak dan peranan yang telah dimainkan oleh Tun Perak dalam memastikan Kesultanan Melayu Melaka terus ukuh dan utuh sehingga menjadi lambang rujukan masa kini. Pemerintahan masa kini, iaitu di Malaysia ini masih lagi mengamalkan sistem berperlembagaan beraja. Okey, di sini kita rumuskan apakah peranan dalam yang telah dimainkan oleh Tun Perak dalam memastikan Kesultanan Melayu Melaka ini menjadi sebuah empayar yang hebat dan kuat pada zaman itu. Antaranya yang pertama, Tun Perak mempertahankan Melaka daripada serangan kerajaan Siam. Ia juga memastikan agama Islam terus berkembang di bawah pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, Tun Perak juga mencadangkan calon bagi pengganti sultan. Seterusnya, Tun Perak membangun dan mengukuhkan kedudukan Melaka sebagai pusat perdagangan yang popular dan terkenal pada waktu itu.
Seterusnya yang kelima, Tun Perak berjaya memperluaskan empayar kerajaan Melaka, dan Sultan Perak juga adalah seorang penasihat kepada Sultan. Sultan Perak berjaya menjalankan tugas-tugas pentadbiran yang telah diarahkan oleh Sultan. Dan yang terakhir, Sultan Perak berjaya menjalinkan hubungan diplomatik antarabangsa dengan kerajaan-kerajaan yang kuat pada zaman itu. Begitulah peranan yang telah dimainkan oleh Sultan Perak bagi memastikan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka menjadi sebuah empayar yang cemerlang dan gemilang pada waktu tersebut. Okey, murid, mari kita teliti sikap dan kepribadian Tun Perak. Yang pertama, Tun Perak seorang yang sangat berwibawa. Di sini dapat dibuktikan melalui sikapnya yang sentiasa menasihati Sultan berkaitan hal-hal pentadbiran dan pengurusan pemerintahan di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kedua, beliau juga seorang yang sangat bijaksana. Di sini kita dapat lihat bahawa Tun Perak berjaya mencadangkan pewaris tahta pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Ketiga, Tun Perak juga seorang yang sangat bertanggungjawab. Beliau berjaya menyediakan pelbagai kemudahan di Pelabuhan Melaka demi keselesaan dan kesenangan pedagang-pedagang dari luar. Keempat, Tun Perak seorang yang amanah. Di sini dapat dibuktikan apabila beliau berjaya menjalankan tugas yang baik ketika Sultan gering atau keluar negara. Kelima, Tun Perak juga seorang yang rendah diri, iaitu dapat dibuktikan melalui perbuatannya yang sentiasa menasihati Sultan supaya memerintah mengikut ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, Tun Perak adalah seorang yang berpandangan jauh. Di sini dapat dilihat melalui kisah yang telah kita tonton tadi bahawa Tun Perak berjaya menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan atau kuasa yang lebih kuat pada zaman itu supaya Melaka sentiasa berjaya dilindungi dan dibantu oleh kerajaan-kerajaan yang lebih hebat pada zaman tersebut. Okey, murid, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada pagi ini, untuk topik Tun Perak sebagai bendahara terbilang Kesultanan Melayu Melaka, mari kita lihat apakah tugasan yang perlu murid laksanakan. Melalui buku aktiviti sukses A+ Sejarah KKSR tahun 4, di muka surat 82, murid-murid perlu menjawab tugasan yang diberikan, iaitu melengkapkan pernyataan berkaitan peranan Tun Perak dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka. Bagi murid-murid yang tidak mempunyai buku aktiviti tersebut, boleh menyiapkan ataupun menyediakan tugasan ini dalam buku latihan yang murid ada. Seterusnya, di muka surat 83 pula, murid-murid perlu menjawab soalan berkaitan sifat kepimpinan Tun Perak berdasarkan pernyataan yang diberi. Semoga murid-murid dapat menjawab semua tugasan yang diberikan dan seperti biasa, semua tugasan itu murid-murid boleh muat naik dalam Google Classroom atau memanjangkan tugasan itu melalui WhatsApp ataupun Telegram di talian yang tertera. Sekian, terima kasih. Sejarah adalah warisan bangsa dan negara. Bye-bye.